Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa kabar rakan-rakan semua? Pada kali ini saya ingin berkongsi dengan anda satu perbincangan mengenai dengan penjajaran kurikulum ikuran daripada COVID-19 yang melanda negara kita. Okey, saya berada di portal rasmi bahagian pembangunan kurikulum seperti yang tuan-tuan nampak dan lihat paparan ini. Okey, pada kali ini saya nak sentuh tentang isu pentaksiran. Apakah perkara-perkara yang perlu diketahui oleh ibu bapa, guru dan murid apabila berlakunya penjajaran kurikulum, terutama yang berkaitan dengan pelaporan atau pentaksiran bilik terja. Okey, sebelum kita melangkah ke isu yang lebih besar, lebih jauh, saya nak kongsikan kepada tuan-tuan berkenaan dengan tafsiran atau definisi pentaksiran itu sendiri, supaya kita boleh melihat perkembangan pentaksiran ini daripada awal sehinggalah ianya ditambah baik menjadi pelaporan PBD, pelaporan bilik terja. Okey, untuk melihat tentang itu, kita masuk ke laman web Kementerian Pendidikan Malaysia. Di situ ada soalan-soalan lazim yang diutarakan bersama dengan jawapan berkenaan dengan PBD. Okey, seperti ini pentaksiran bilik terja. Apakah yang dimaksudkan dengan PBD? Okey, pentaksiran bilik terja merupakan pentaksiran yang berterusan dalam sisi pengajaran dan pembelajaran bagi mendapatkan maklumat tentang perkembangan, kemajuan, kebolehan dan pencapaian murid. Boleh berlaku secara formatif dan sumatif sebagai pembelajaran, untuk pembelajaran dan tentang pembelajaran. Bila PBD ini bermula? Ia bermula pada 2011. Tapi pada 2016 pentaksiran sekolah dikenali sebagai PBD. Apa perbezaan PBD dan PBS ini? PBS ialah pentaksiran berasaskan sekolah. Suatu pentaksiran yang bersifat holistik, iaitu menilai aspek kognitif, efektif dan psikomotor. Ia selaras dengan falsafah pendidikan kebangsaan. Ada 4 komponen utama PBS ini, iaitu pentaksiran pusat, pentaksiran aktiviti jasmani sukan dan ko-kurikulum atau PJSK, dan pentaksiran psikometrik PPSI, dan juga pentaksiran bilik terja PBD. PBD ialah pentaksiran yang berlaku secara berterusan sepanjang PDP berlaku bagi semua mata pelajaran. Apakah mata pelajaran yang terlibat? Semua mata pelajaran KSSR dan KSSM. Ini ialah tentang kepentingan PBD ini. Pertama, mengesan perkembangan murid secara menyeluruh. Kedua, mengenal pasti kekuatan dan kelemahan murid, mengetahui keberkesanan pengajaran, merancang dan mengubah suai kaedah pengajaran, mengambil tindakan susulan yang sesuai dengan serta-merta. Boleh dilaksanakan PBD ini dengan melalui pemerhatian, penulisan dan juga lisan, ataupun kerja-kerja projek, kuis, pembentangan dan lain-lain aktiviti pembelajaran. Sekarang kita lihat bagaimana situasi PBD ini apabila kurikulum dijajarkan. Kita balik ke laman web portal rasmi bahagian pembangunan kurikulum. Di sini kita ada maklumat berkaitan penjajaran kurikulum yang diupdate pada 17 Julai 2020. Kita akan lihat ini apa sebenarnya yang berlaku apabila penjajaran kurikulum ini dilaksanakan. Ada beberapa di sini.
kita akan lihat pemakluman mengenai pelaksanaan kurikulum. Okey. Okey, ini adalah surat daripada Pejabat Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia. Pemakluman mengenai pelaksanaan kurikulum selari pembukaan semula sekolah. Kementerian Pendidikan Malaysia telah mengumumkan pembukaan semula sekolah untuk murid bukan kelas peperiksaan awam bermula pada 15 Julai bagi murid tahun 5 dan tahun 6 serta peralihan tingkatan 1 hingga tingkatan 4 dan tingkatan 6 semester 1. Okey. Persekolahan bagi murid tahun 1 hingga 4 pula bermula pada 22 Julai minggu depan. Okey. Sehubungan dengan itu, bagi membantu guru melaksanakan pengajaran pembelajaran murid bukan kelas peperiksaan, Kementerian Pendidikan telah menjajarkan kandungan kurikulum semua mata pelajaran kurikulum standard sekolah rendah KSSR dan kurikulum standard kelas peralihan KSPK dan kurikulum standard sekolah menengah KSSM. Okey. Ada 3 elemen yang penting di sini, iaitu penjajaran kurikulum ini melibatkan penyusunan, kandungan, pedagogi dan pentaksiran. Okey. Salah satu daripada pentaksiran seperti yang kita terangkan di awal-awal tadi, iaitu pentaksiran aktiviti jasmani sukan dan kurikulum PJSK. Okey, ini kita akan lihat dan kita fokus dalam perbincangan ini bagaimanakah pentaksiran ini boleh dilaksanakan dalam suasana COVID-19 dan dalam situasi pemakluman KPM mengenai penjajaran kurikulum ini. Okey. Untuk melihat sama ada PJSK ini dilaksanakan dalam waktu yang dalam waktu COVID-19 ini, okey, kita ke laman Kementerian Pendidikan Malaysia, PJSK, pentaksiran aktiviti jasmani sukan dan kokurikulum. Okey, dalam laman ini ialah laman yang berkaitan dengan pentaksiran aktiviti jasmani secara online. Okey. Berdasarkan kepada pemakluman dalam laman ini, okey, saya baca. Pengisian data pentaksiran aktiviti jasmani sukan dan kokurikulum PJSK melalui sistem pengurusan sekolah, aplikasi pangkalan data murid SPS APDM, dan bagi semua murid sekolah rendah dan menengah tahun 2020 kini dibuka. Okey, tempoh pengisian dan pengesahan data keahlian bagi kelab persatuan dilanjutkan sehingga 31 Julai 2020. Okey. Ini ialah tata cara untuk melakukan pengisian, okey, secara online ini ya. Tarikh buka dan tarikh tutup. Walau bagaimanapun, dalam pemakluman ini, yang perkara bilangan 1, perkara pengisian dan pengesahan data ujian SIGA bulan Mac, okey, dinyatakan di sini ditangguhkan ke satu tarikh yang akan dimaklumkan. Okey, surat KPM 600/3/2/1 bertarikh 16 April 2020. Walau bagaimanapun, pengisian dan pengesahan data keahlian bagi kelab, persatuan, sukan dan permainan dan pasukan badan beruniform di sekolah masih dibuka pada 1 Mac yang lepas sehinggalah 31 Julai 2020. Okey, jadi saya berharap, saya rasa pengumuman ini sudah sedikit sebanyak menjawab tentang situasi pentaksiran aktiviti jasmani sukan dan kokurikulum atau PJSK, dan juga termasuk ujian SIGA. Okey, untuk mengesahkan pemakluman ini, okey,
kita akan balik semula ke putar rasmi bahagian pembangunan kurikulum. Okey, untuk kita melihat tentang pemakluman mengenai dengan SEGA ini. Okey, okey, ini ialah surat makluman SEGA bertarikh 16 April 2020, bahagian pembangunan kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia. Okey, makluman berkaitan pelaksanaan ujian standard kecergasan fizikal kebangsaan untuk murid sekolah Malaysia SEGA bagi bulan Mac selaras dengan Perintah Kawalan Pergerakan bagi menangani penularan jangkitan COVID-19. Berdasarkan pengumuman yang dibuat oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada 16 Mac 2020 berkaitan Perintah Kawalan Pergerakan PKP bagi mencegah penularan jangkitan COVID-19 bermula 18 Mac hingga 31 Mac 2020, Kementerian Pendidikan Malaysia telah mengeluarkan surat bertarikh 17 Mac 2020 dengan nombor rujukan KPM 600/2/1/89 berkaitan pelanjutan tempoh pelaksanaan ujian SEGA. Okey, sehingga 17 April 2020 bagi sekolah-sekolah yang belum melaksanakan ujian fasa pertama pada bulan Mac 2020. Okey, namun yang demikian, apabila Yang Amat Berhormat Perdana Menteri mengumumkan tempoh PKP fasa 3 dilanjutkan sehingga 28 April 2020, maka KPM ingin memaklumkan bahawa tempoh pelaksanaan ujian SEGA adalah ditangguhkan ke satu tarikh yang akan dimaklumkan selaras dengan perkembangan terkini PKP. Jadi surat pemakluman ini sudah jelas menyatakan bahawa untuk ujian SEGA ianya telah ditangguhkan ke satu tarikh yang akan dimaklumkan kemudian berdasarkan kepada perkembangan terkini isu penularan wabak COVID-19 di negara kita. Jadi bagi ibu bapa, guru dan murid seharusnya tahu dan faham situasi ini. Okey, kita tidak dapat buat sebarang spekulasi buat masa ini mengenai tarikh sebenar ujian SEGA ini akan dilaksanakan. Walau bagaimanapun, kita beranggapan bahawa pentaksiran untuk PJSK ini, okey, terutama yang SEGA ini buat masa ini telah ditangguhkan. Okey, itu sahaja perkongsian kita. Isu yang perlu diketahui oleh ibu bapa, guru dan murid. Semoga memberi manfaat dan memberi kepahaman kepada semua warga, pendidik, murid dan juga ibu bapa. Sehingga berjumpa di lain masa. Assalamualaikum dan salam sejahtera.